Mungkin korang dah boleh agak kisah aku malam ni tentang apa. Yalah, tengok tajuk pun korang dah boleh tahu. Tapi sebelum aku cerita panjang lebar, aku nak perkenalkan diri aku dulu. Nama aku Lily. Aku adalah seorang pelajar senior di sekolah menengah khusus untuk pelajar perempuan yang terletak di salah sebuah negeri di Malaysia ni. Sekolah ni memang sebuah sekolah yang lama. Kalau tak silap aku, mengikut sejarah sekolah ni, ia telah ditubuhkan sejak zaman British lagi. Pendek kata, sekolah ni adalah sebuah sekolah perempuan yang bersejarah di Malaysia. Sebagai gambaran, ingin aku ceritakan sedikit tentang sekolah aku ni. Di sekolah kami ni ada 6 blok semuanya. Blok A, Blok B, Blok C, D, E dan juga F. Blok A yang paling depan diikuti dengan blok-blok seterusnya sehinggalah Blok F yang paling belakang. Setiap blok ada 3 tingkat. Di antara semua blok ni, blok tengah-tengah yang paling ditakuti oleh para pelajar, iaitu Blok C. Lebih tepat lagi di sebuah tandas yang terletak di tingkat 3. Ganjil bila hanya Blok C ni je yang ada tandas sendiri, sebab tandas sekolah pelajar terletak di bawah sekali. Tandas pelajar yang ada bangunan sendiri terpisah dari blok-blok kelas. Macam juga tandas di sekolah korang. Kebanyakan pelajar memang akan menggunakan tandas yang terletak di bawah tu. Jarang sekali yang menggunakan tandas di Blok C, walaupun ia boleh digunakan. Ada air dan juga elektrik, tapi tak ada seorang pelajar pun yang berani gunakan tandas tu. Kenapa? Sebab takut dengan kehadiran seorang gadis yang para pelajar gelar sebagai gadis ketuk ketampi. Inilah yang senior macam kami ni akan ceritakan kepada junior untuk takut-takutkan diorang. Kisah gadis ketuk ketampi ni dah berubah ikut zaman. Apa tidaknya dari zaman berzaman ada sahaja versi baru yang muncul. Aku pun tak tahu mana yang benar. Tapi kalau ikut cerita yang aku tahu, kisahnya begini. Kepada mereka yang kurang bernasib baik, guna tandas di Blok C itu, ketika berada di dalam tandas, mereka akan mendengar seseorang berada di luar. Seseorang itu akan kedengaran bernafas tercungap-cungap. Apabila diperiksa, akan kelihatan seorang pelajar perempuan yang memakai seragam sekolah kami berdiri di depan cermin sedang ketuk ketampi. Korang tahulah kalau ketuk ketampi ni, tangan kena pegang cuping telinga. Lepas tu akan duduk, berdiri, duduk, berdiri. Gadis ni kelihatan ketuk ketampi di depan cermin tandas sambil tangan dia di telinga. Menyeramkan bila tiap kali dia duduk, kepala dia akan terpisah dari badan. Hanya badan dia sahaja yang duduk, sementara tangan dia terangkat lurus ke atas memegang kepala dia di telinga. Kepalanya tidak bergerak sebelum badannya berdiri semula dan bercantum dengan kepalanya. Dia akan ketuk ketampi, duduk, berdiri, duduk, berdiri. Harap-harap korang dapat bayangkan apa yang aku ceritakan ni. Kalau tak, korang ulanglah sampai korang dapat tangkap. Jadi bayangkan kalau berada di dalam tandas, sedang buang air kecil ke air besar ke, gadis ketuk ketampi ni akan berada di luar, di depan cermin tandas, sedang ketuk ketampi. Kalau korang nak buat apa? Lari ataupun tidak? Penampakan gadis ketuk ketampi ni tidak berhenti di situ. Ada pelajar yang menceritakan diorang akan nampak gadis ni mundar-mandir di tingkat 3 Blok C, khususnya sekitar waktu petang. Dia akan melihat dari atas pelajar yang berjalan di bawah. Bila ada pelajar yang sedar dengan kehadiran dia, gadis ni akan hilang. Kisah gadis ketuk ketampi ni tidak berhenti di situ. Gadis ni sebenarnya boleh menyerupai pelajar lain. Kalau dia dah menyamar tu memang sebiji. Contohnya, kisah seorang rakan aku yang bernama Florin. Florin ni ada seorang rakan baik bernama Khaila. Ada satu hari tu sekitar senja, Florin dan Khaila di sekolah untuk latihan bola jaring. Florin kemudian ke kantin untuk membeli air. Dia kembali ke gelanggang. Untuk dia kembali ke gelanggang ni, dia perlu melintasi Blok C. Sewaktu berada di Blok C, dia mendengar suara Khaila yang memanggil dia untuk naik ke atas. Florin dongak ke atas dan tengok. Itu Khaila yang sedang melambai-lambai, menyuruh dia naik. Florin tanya, Khaila, kau buat apa di atas tu?
Kayla kata, "Florin, kau naik jap." Tanpa berfikir panjang, Florin pun naik ke tingkat ketiga. Setibanya dia di tingkat 3 blok C, dia perasan Kayla berada di hujung koridor sedang membelakang dia. Florin pun melangkah perlahan-lahan menuju ke arah Kayla. Sambil dia tanya, "Weh, Kayla, kenapa kau di atas ni?" Hampir Florin tiba. Kayla mengangkat tangan dia, memegang kedua cuping telinga dia sambil dia bersuara, "Tak ada, aku nak kau tengok ni." Di hadapan Florin, badan Kayla terpisah dari kepalanya, sementara dua tangan dia terangkat memegang kepala dia dari cuping telinga. Kayla duduk, berdiri, ketuk ketampi. Florin punyalah terkejut. Dia menjerit dan berlari ke tangga. Anak tangga pun dia tak pijak. Dia terus melompat dari tingkat ke tingkat dan memecut ke gelanggang bola jaring. Dia tengok Florin ada di gelanggang. Jadi, yang dia lihat tadi tu bukanlah Florin. Dia menceritakan kisah ini dengan rakan-rakan yang lain. Saat itu juga, latihan auto tamat. Semua dah takut dan nak balik. Iyalah, biasalah perempuan kan, penakut sikit. Kalau mengikut cerita, pengawal keselamatan sekolah kami ini pun seram juga. Katanya, dia selalu melihat kelibat gadis ketuk ketampi ini di blok C. Katanya itu memang perkara biasa, tapi menyeramkan bila waktu sekolah kosong. Ketika cuti ataupun hujung minggu, dia akan mendengar bunyi di tandas blok C. Mahu tak mahu, dia kena naik ke atas juga untuk tengok. Dia tengok ke sana sini memang tak ada orang. Dia turun ke pondok pengawal. Setibanya dia di pondok pengawal, sebelum dia sempat masuk ke dalam, dia terlihat gadis ketuk ketampi berada di dalam pondok. Dia walaupun takut tapi dia buat tak nampak. Dia pun beredar dari situ dan meronda ke tempat yang lain. Menyeramkan. Ketika dia berada di dewan, dia terlihat gadis tu ada di sana. Dia pergi ke gelanggang sukan, ada juga di sana. Di blok-blok lain pun, pengawal keselamatan ini melihat gadis yang sama. Sehinggalah dia tiba di kawasan taman sekolah. Pada waktu itu, di kawasan taman ada seorang tukang kebun. Dari jauh lagi, tukang kebun ni memanggil pengawal tadi untuk datang. Pengawal tadi pun datang, mereka duduk berbual. Adalah dalam sejam diorang duduk berbual, tukang kebun tadi kemudian membuka mulut dan memberitahu dia satu benda yang menyeramkan. Kata tukang kebun ni, dari tadi lagi dia memerhati pengawal keselamatan tu meronda ke sana sini. Dan sebenarnya, sejak pengawal keselamatan tu turun dari blok C, tanpa dia perasan, gadis ketuk ketampi tu mengikut dia dari belakang. Bila pengawal keselamatan tu berhenti, gadis tu akan ikut berhenti. Bila pengawal tu berjalan, gadis tu akan ikut berjalan. Sehinggalah tukang kebun tadi memanggil pengawal tu, barulah gadis tu hilang. Pengawal keselamatan tu punyalah takut. Masa tu juga dia pulang ke rumah, padahal shift dia belum lagi habis. Lepas tu dia demam selama 3 hari. Inilah kisah yang dia ceritakan kepada kami. Betul atau tidak, aku tak tahu. Kisah gadis ketuk ketampi ini ada asal usulnya. Mengikut cerita salah seorang cikgu kami, gadis ketuk ketampi ini dulu memang pelajar di sini. Di sini dia memang pelajar yang agak sedikit nakal. Jadi dia selalu didenda untuk ketuk ketampi. Ada satu hari tu dia didenda ketuk ketampi sehingga 300 kali. Bayangkan, takkah lenguh kaki itu? Di hari dia didenda tu menjadi hari yang paling malang buat dia. Ketika gadis tu pulang, dia melangkah keluar dari sekolah dan berlari melintas jalan. Masa tu ada sebuah kenderaan yang keluar dari selekoh dan memecut ke depan sekolah. Gadis tadi menyangka yang dia sempat untuk mengelak kereta tu dan sampai ke seberang. Tapi malang 1000 kali malang. Disebabkan kaki dia lemah longlai, dia terjatuh di tengah-tengah jalan dan dilanggar. Di sinilah bermulanya kisah legenda gadis ketuk ketampi. Betul ataupun tidak, aku sendiri tak pernah tengok. Yang aku dengar hanya cerita aja. Tapi kalau ramai yang dah cakap, diorang pun nampak, memang betul lah kot. Satu kisah yang aku tak akan lupakan dan aku akan terus ceritakan dengan Junior untuk menakut-nakutkan mereka. Itulah kisah gadis ketuk ketampi di sekolah perempuan kami.